Untuk membentuk tabiat, dia ada 3 rukun dia. Rukun yang pertama kena ada permulaan. Rukun yang kedua kena ada pengulangan. Dan rukun yang ketiga kena ada rasa manfaat dia. Untuk ubah sesuatu benda, kena bentuk tabiat baru untuk menggantikan tabiat itu. Okey. Macam mana soalannya macam mana cara nak membentuk tabiat? Macam mana cara nak membentuk tabiat yang bagus Untuk kita ada al-kasal, ada malas, ada the laziness. Laziness yang terbentuk daripada environment. 2 tahun PKP duduk saja, nak kerja macam mana nak bentuk supaya rajin balik bekerja. Okey. Untuk membentuk tabiat, dia ada 3 rukun dia. Ada 3 rukun dia. Salinkan dulu saya akan syarah, saya akan bagi contoh untuk kita faham. Rukun yang pertama kena ada permulaan. Rukun yang kedua kena ada pengulangan. Pengulangan. Dan rukun yang ketiga kena ada rasa manfaat dia. Kena ada rasa manfaat dia. Okey. Untuk mudah faham benda ni, saya nak bawa satu cerita. Okey. Bila kakak tuan silan kalau saya jumpa kawan-kawan saya ustaz kalau baru kenal, saya biasa akan tanya, saya ustaz dekat forum ke kat mana kan? Ustaz daripada mana ustaz? Oh, dia Kelantan. Oh, ya ke? Oh, Kelantan kat mana? Saya malah daripada Kedah. Oh, daripada Melaka. Oh, daripada Johor. Oh, daripada Perak. Faham. Okey. Tapi kalau saya jumpa ustaz daripada mana ustaz? Saya daripada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ustaz kalau dia daripada Kuala Lumpur saja, saya akan tanya soalan kedua. Sebab apa? Kalau ustaz bayar saya yang umur 20-an macam ni maksudnya ustaz bayar saya lahir daripada Kuala Lumpur, saya boleh bayang betapa susahnya dia nak jadi seorang ustaz. Ni kita cerita Kuala Lumpur, maknanya 30 tahun dulu kan, dibanding Kelantan yang banyak sekolah-sekolah agama, banding Johor, memang sekolah agama memang sekolah agama kan, banding tempat-tempat lain. Dekat Kuala Lumpur, kalau ustaz bayar saya, dia nak jadi ustaz tu bukan mudah tau. Macam mana dia boleh jadi ustaz Macam, dengan Kuala Lumpur ni keadaan kan, macam-macam cabaran yang ada kat bandar ni. Okay. Jadi kalau cakap, saya asal Kuala Lumpur Ustaz. Oh, Kuala Lumpur. Saya akan tanya soalan kedua. Apa dia? Saya rokok Ustaz. Saya akan tanya benda tu. Saya rokok Ustaz. Kenapa Bimbang kat Tuan Silan saya tanya benda tu sebab ada juga ustaz saya rokok Maaf saya sebut ni ustaz kat Baghdad tau. Saya cerita ni bukan ustaz kat Malaysia, kat ustaz Baghdad. Ada juga ustaz rokok tau. Kalau dia cakap, tak adalah ustaz. Kalau dia cakap, ustaz saya isap rokok kan, saya takkan tanya soalan ketiga. Tapi kalau dia cakap, boleh isap ustaz isap kan. Kalau isap, saya akan tanya soalan. Kalau dia kata isap, saya takkan tanya soalan ketiga. Tapi saya kata, tak ada, tak isap ustaz. Tak isap rokok Saya akan tanya soalan ketiga. Apa soalan ketiga? Ustaz, pernah tak orang ajak isap rokok? Dia kata cerita kalau ustaz di Kuala Lumpur tau. Ustaz lain pun sama juga, Kelantan ke Kedah ke Kelantan. Tapi kalau Kuala Lumpur tu menarik sikit cerita dia. Pernah tak ada orang ajak isap rokok? Saya akan tanya soalan tu. Ada yang cakap, pernah Ustaz. Allah, biasalah belajar dulu, kawan-kawan ajak test semua kan. Kawan ajak test semua kan. Tapi kenapa Ustaz tak jadi isap rokok? Kerana teringat kat mak lah. Oh, saya suka nak tahu kenapa dia tak isap rokok tu kan. Kadang kenapa tak muntah. Oh, sebab tu. Kalau tak, kenapa ada fatwa haram? Baiknya kan orangnya fatwa haram. Fatwa haram, tak nak. Oh, ya ke? Saya suka berbual benda tu. Okey, dia bukan kata tak silan. Kenapa saya nak cerita benda ni? Okey, tabiat adalah satu benda yang terbentuk dengan 3 rukun. Okay, kita ambil orang isap rokok dulu. Mak payahlah, abang, ayah ada isap rokok. Dia mesti ada permulaan. Lepas tu kalau saya tanya, pernah isap rokok tak? Kena ada permulaan. Okay? Kemudian rukun kedua, dia kena ada pengulangan. Kalau contoh kalau isap rokok tu, sekali test. Isap lagi. Kalau ilmu pakar psikologi kata, dalam Islam pun sebut 21 hari. 21 hari akan membentuk
start bentuk tabiat. 40 hari dia start bentuk lifestyle. Lifestyle maknanya cari hidup. Okey. Pengulangan. Ada pengulangan ada pengulangan. Dan rukun ketiga apa? Dia rasa manfaat. Dia isyak rukuk dia rasa, segar lah, tak ngantuk. Maka dia akan terbentuk tabiat itu. Jadi kalau kita nak bentuk tabiat yang bagus, kena melalui 3 rukun ini. Kalau nak bentuk tabiat tak bagus pun, dia melalui 3 rukun ini. Cuma tabiat tak bagus, kadang kita tak perasan dia terbentuk. Tidur, contohnya tidur kan. Tidur, manjang tidur, dia mesti ada permulaan dia tidur. Tidur, lambat bangun. Okay. Ada pengulangan. Asal tidur je lambat bangun. Asal tidur lambat bangun. Asal tidur lambat bangun. Asal tidur lambat. Ada pengulangan. Ada rasa manfaat. Best mak tak bising. Apa tak bising. Maka dia jadi tabiat. Dia akan jadi tabiat tidur sampai tengah hari. Kan? Sebab jadi, okey, jadi best je. Okey je. Kan? Kalau kita nak bentuk tabiat bagus juga macam tu. Contoh hari ni. Nak bentuk tabiat membaca. Kena start baca. Beli buku baca. Ngantuk lah kan. Tutup tak apa. Esok baca lagi. Tapi kalau tak sampai rukun ketiga, kita tak rasa macam, best lah baca ni. Boleh tahu banyak benda lah. Kita takkan jadi tabiat baca. Tapi kalau dapat sampai ketiga, macam ini. Nak baca lagi lah. Kita akan terbentuk tabiat untuk membaca. Dia kena ada 3 rukun ni. Okay? Apa juga bentuk lah. Contoh katakan ibu kakak nak bentuk tabiat untuk puasa sunat. Kita start puasa hari Senin, ada pengulangan, start Senin puasa. Tapi kalau tak sampai rukun ketiga, tak rasa manfaat, dia tak akan jadi tabiat ataupun tak jadi kebiasaan untuk puasa. Alah, lapar aku, kelas tu kan, mana puasa kan. Tapi kalau rasa puasa ni macam sihat lah, rasa macam fit lah, kita akan jadi puasa walaupun sebab kesihatan. Best lah puasa, jadi tenang, kita akan puasa kan. Jadi balik kepada mazmumah. So mazmumah ni kelemahan. Macam mana cara nak memperbaiki kelemahan? Kena gantikan dengan tabiat yang bagus sampai kita rasa manfaat. 3 rukun tadi itu kan. Ada permulaan, ada pengulangan. 21 hari dia mula jadi tabiat, 40 hari dia jadi lifestyle, dia jadi cari hidup untuk satu tabiat kan. Jadi maknanya jadikan satu benda baik itu tabiat. Contoh tidur kita tukar tabiat untuk mengemas rumah contohnya kan. Kita pun start lah kemas rumah lagi ni, keluarkan store, barang-barang store, cukup, esok kemas lagi kan. Kemudian pengulangan, ada pengulangan mengemas. Kemudian rasa manfaat, rumah makin cantik lah, best lah, selesa lah, kita akan jadi tabiat mengemas. Tapi tabiat bersepah pun sama kan. Mula ada permulaan, campak stokin kan, campak itu. Ada pengulangan, campak, mak tak bising. Kemudian ada rasa manfaat, best je. Kalau aku tak buat, nanti mak mau gaji buat kan? Mak buat, maka dia jadi suka bersepah lah cerita dia. Dia tabiat menyepah tu kan. Ni. Jadi kalau orang yang ada tabiat yang buruk atau mazmumah yang buruk, maka susah jadi orang yang soleh, orang yang baik.